Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Berita utama, Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti KPWK menyasarkan 100% guru sedidik memiliki sekurang-kurangnya diploma dalam pendidikan awal kanak-kanak menjelang tahun 2025 melalui kolaborasi bersama institusi pengajian tinggi awam dan swasta tempatan. Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata bagi mencapai sasaran tersebut, sedidik telah menjalinkan kerjasama bersama pihak Universiti Terbuka Malaysia, Pusat Perkembangan Kemahiran Sarawak PPKS, Institut Pendidikan Guru IPG dan Kolej Sidma Sarawak. Jelasnya ia amat penting kerana kualiti para pendidik amat signifikan dalam memastikan mutu penyampaian perkhidmatan program sedidik sentiasa terbaik dan memuaskan. That is one of the reason why we took over the government, took over Sedidik dan menempatkan di bawah kementerian kita. Then we have autonomy untuk menentukan dasar peluasannya, kemudian dasar seperti open door policy-nya, kemudian dasar dari segi penetapan kualiti gurunya in terms of kelayakan mereka dan juga bantuan bagi guru-guru ini untuk mendapat sertifikat, sijil ataupun sijil yang sepatutnya lah ya. Alhamdulillah this is possible now. Jadi dengan itu kita nak pastikan dalam usaha kita untuk memberi akses ya kepada semua kanak-kanak di Sarawak pada pendidikan awal kanak-kanak. So this is one of the initiatives, iaitu peluasan di tempat yang tidak ada wujud institusi pendidikan awal kanak-kanak. Misalnya di Ulu Seliau ini Ulu Oyak, Long Tebangi ini kawasan Baram yang sukar diakses. Mereka nak pergi pun dinasihatkan dalam cuaca macam ni, dinasihatkan jangan pergi dahulu. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media di pejabatnya di Kuching pada Rabu. Datuk Seri Fatimah menambah, sejajar dengan polisi baharu sedidik yang kini menerima kemasukan kanak-kanak berkeperluan khas, kementeriannya bersama sedidik juga mengenal pasti rakan strategik iaitu Pusat Jenius Kurnia, One Stop Early Intervention Centre OSEC Sarawak dan Persekutuan Orang Pekak Malaysia untuk merangka kurikulum latihan pendidik dan pengasuh agar mereka mempunyai pengetahuan dan kemahiran bersesuaian bagi membantu kanak-kanak berkeperluan khas. Satu daripada perkara yang juga kita tekankan Way Forward for 2023 iaitu sambungan daripada inisiatif yang telah kita jalankan pada tahun 2022 di mana kita tambah nilai kepada apa yang wajib dilaksanakan untuk taska, misalnya menggunakan kurikulum permata, kemudian untuk di tadika melaksanakan SPK, kurikulum standard prasekolah yang wajib diimplementasikan melalui program-program yang boleh menyumbang kepada pembentukan watak dan juga boleh menyumbang kepada perpaduan dan solidariti di negeri Sarawak ini. Tambah beliau, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg telah meluluskan peruntukan sebanyak 15 juta ringgit bagi geran tahunan khas untuk 3,000 institusi pendidikan awal kanak-kanak IPAKK yang mendaftar di seluruh Sarawak pada tahun 2023. Hadir sama dalam sidang media itu ialah Pengurus Besar Sedidik Ayub Dahari dan Ketua Bahagian Pembangunan Awal Kanak-kanak KPWK Salina Bujang. Terdahulu, Datuk Seri Fatimah menerima kunjungan hormat daripada Persatuan Pemulihan Pendengaran dan Aural Sarawak Here. Perjumpaan tersebut bertujuan memaklumkan mengenai keputusan kemajuan yang diterima daripada kanak-kanak yang menjalani pembedahan menggunakan peruntukan Kerajaan Sarawak melalui kes implan pendengaran Sarawak oleh KPWK.
Datuk Seri Fatimah memberitahu Kerajaan Sarawak mengalu-alukan kerjasama daripada pelbagai individu terutama badan korporat untuk membantu golongan bermasalah pendengaran ini supaya dapat mendengar dan berkomunikasi secara lisan. Kerajaan negeri juga mengalu-alukan sekiranya ada bantuan daripada badan korporat untuk CSR mereka. So daripada badan korporat ataupun individu-individu yang mahu membantu. So the more people coming up and not only depending on the government but also corporate bodies. So the more people we can help, the better is for Sarawak. Sementara itu, menurut perunding pakar bedah ENT Unimas Profesor Dr. Tang Ing Ping, sehingga kini 7 kes telah berjaya dan mereka mula menunjukkan kemajuan yang sangat memberangsangkan seperti bertindak balas dengan baik terhadap bunyi, mula menyuarakan dan menghasilkan vokal. Laporan seterusnya, Kerajaan Sarawak telah meluluskan peruntukan sebanyak 100 juta ringgit kepada unit hal ehwal agama-agama lain UNIFOR pada tahun 2023 seperti yang diumumkan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg pada 3 Disember lepas di Miri. Menurut Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Sebastian Ting Chuyu, pengumuman dana itu merupakan berita baik kepada pembangunan rumah ibadat bukan Islam bagi menampung permintaan yang semakin meningkat di negeri ini. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas menyerahkan dana UNIFOR kepada 2 gereja di Miri pada Selasa. Antara gereja yang mendapat peruntukan dana UNIFOR ialah St. Columbus Church Miri berjumlah RM200,000 dan BEM Pelita Church Miri RM70,000. Sementara itu, sebagai menyemarakkan semangat muhibah antara masyarakat setempat khususnya golongan wanita dalam komuniti, Ladies Guild St. Dominic Kuang telah menganjurkan satu majlis makan malam di Dewan Kampung Kuang di Siburan baru-baru ini. Hadir meluangkan masa bagi menyempurnakan majlis itu ialah Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak Datuk Roland Sagahwiin. Dalam pada itu, Ladies Guild St. Dominic Kuang menzahirkan penghargaan kepada Datuk Roland Sagah atas peruntukan RM10,000 yang diberikan sebelum ini di mana ia telah dimanfaatkan untuk membeli perkakas kegunaan persatuan tersebut. Dalam majlis sama, Datuk Roland yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tarat turut menyampaikan sijil penghargaan kepada individu-individu yang pernah mencurahkan bakti kepada Gereja St. Dominic Kuang. Manakala di Kuching, Institut Kemahiran Islam Malaysia Sarawak IKMAS bersama Jabatan Agama Islam Sarawak JAIS terus komited dalam mempertingkatkan kualiti imam di Sarawak. Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak, Datuk Misnu Taha berkata pihaknya sentiasa berusaha untuk meningkatkan kualiti imam-imam di Sarawak kerana peranan imam terlalu besar kepada masyarakat. Menurutnya, imam bukan sahaja berperanan untuk mengimamkan atau mengetuai solat, malah menjadi pakar rujuk berkaitan ilmu keagamaan dan sosial yang meninggikan taraf masyarakat. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas menghadiri Majlis Penyampaian Sijil Profesionalisme Imam Negeri Sarawak tahun 2022 di Dewan Kompleks Islam Sarawak di Kuching pada Rabu. Sementara itu, beliau yang juga pengerusi Majlis Islam Sarawak berkata penganjuran majlis tersebut juga bagi memantapkan lagi kemahiran dan disiplin di kalangan para imam Sarawak. Justru beliau berharap agar program yang dilakukan itu dapat meningkatkan lagi ilmu pengetahuan serta dapat melahirkan imam yang berketerampilan tinggi dan mempunyai kemahiran yang pelbagai. Beralih ke perkembangan seterusnya. Bangunan Wisma Bapa Malaysia di Petrajaya Kuching digemparkan dengan kejadian kebakaran yang berlaku pada Rabu. Kejadian itu adalah simulasi latihan kebakaran yang diadakan bermula jam 8.45 pagi dan tamat pada jam 10 pagi. Kebakaran yang berlaku itu menyebabkan seramai 482 warga kaki tangan di situ mengosongkan bangunan berkenaan.
Sebanyak 3 jentera berat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, 2 ambulans dan sebuah kereta peroda Polis Diraja Malaysia PDRM telah bergegas ke lokasi kejadian. Dalam kejadian itu, seramai 5 orang mangsa berjaya diselamatkan, iaitu 2 mangsa di tingkat 5 dan 3 mangsa lagi di tingkat 7 bangunan Wisma Bapa Malaysia. Dalam latihan amal kebakaran tersebut juga, pasukan bomba telah membuat demonstrasi memadam api di kawasan berkumpul. Sekian edisi malam bersama saya, Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebar fakta. Salam UKAS.